Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Noor Azilah dan rakan-rakan sekalian. Saya Aminda J. Al-Huimin dan rakan-rakan kumpulan 7 iaitu Aina Nadira, Nur Iza Atira, Haziq Murad, Fariza Hani, Ang Yi Ching, Gopinath Subramaniam dan Devan Rajendra akan membentangkan tajuk mengenai ekologi dan alam sekitar, kebebasan dan hak asasi manusia, sains, teknologi dan inovasi serta isu-isu etika. Tajuk saya pada hari ini merupakan ekologi, aplikasi falsafah sejahtera. Isu alam sekitar dan kelestarian ekologi. Menurut Muhammad Fazli Sabri tahun 2006, kemusnahan alam sekitar sangat berkait rapat dengan perbuatan manusia sendiri. Pembangunan oleh manusia yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata-mata telah menyebabkan penyusutan sumber alam dan pencemaran. Menurut Winchip 2003, masalah alam sekitar seperti pencemaran air dan udara bukanlah sesuatu yang asing kepada kita. Tumpahan minyak Exxon pada tahun 1990 memusnahkan kehidupan liar dan sebahagian pinggir laut Alaskan. Pembakaran telaga minyak di Kuwait pada tahun 1991 pula telah membebaskan 200 juta tan gas karbon dioksida ke atmosfera. Menurut Othman 1992, masalah pencemaran alam sekitar yang semakin serius telah mengalihkan gerakan ekologi daripada pinggiran dan meletakkan keprihatinan alam sekitar pada aliran utama. Dan menurut Martinson 1996 pula, di negara barat, gerakan hijau telah menjadi salah satu isu penting dalam kalangan masyarakat sejak dekad yang lalu. Pihak peniaga, pengguna dan kerajaan semakin sedar dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar. Dan persoalannya, mengapakah pencemaran ini terus berlaku? Adakah masyarakat tidak tahu cara mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman mereka tentang alam sekitar dalam kehidupan seharian? Okey, sekarang saya akan meneruskan dengan tajuk Malaysia menghadapi cabaran yang besar dalam memastikan pembangunan yang lestari dan mapan. Kualiti udara di bandar, kualiti sungai, kemusnahan kawasan hutan rimba, sisa buangan isi rumah dan sisa berbahaya merupakan sesuatu contoh isu alam sekitar yang dihadapi oleh negara kita. Pencemaran udara terutamanya di bandar telah berlaku melalui pembakaran bahan api fosil dalam proses perindustrian, pengeluaran tenaga dan pengangkutan, pembersihan tanah dan hutan secara pembakaran terbuka, dan yang terakhir, pembakaran sisa domestik dan industri. Berikut merupakan peranan-peranan pihak kerajaan. Yang pertama, pihak kerajaan perlu mempergiatkan kempen untuk mendidik masyarakat umum mengenai kepentingan amalan kepenggunaan hijau. Pihak-pihak kerajaan boleh menggunakan saluran seperti radio, televisyen, pameran dan lain-lain. Hal ini adalah supaya para pengguna sedar bahawa tingkah laku pembelian dan amalan kepenggunaan mereka akan membawa impak yang besar kepada alam sekitar. Yang kedua, pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen-kempen yang memberi tumpuan kepada amalan kurangkan penggunaan, iaitu reduce, dan guna semula reuse, serta pengetahuan tentang produk mesra alam. Peranan-peranan persatuan pengguna dan organisasi bukan kerajaan pula seperti berikut. Yang pertama, Persatuan Pencinta Alam. Persatuan ini boleh mempromosikan produk mesra alam dan menggalakkan amalan kepenggunaan hijau dalam kalangan pengguna. Badan-badan bukan kerajaan pula boleh terlibat dalam aktiviti proaktif dan prihatin dengan pemeliharaan alam sekitar,
memberi kesedaran serta memberikan pendidikan secara informal kepada masyarakat keseluruhannya. Badan-badan bukan kerajaan dan persatuan sukarela termasuklah World Wildlife Fund for Nature WWF, Persatuan Perlindungan Alam Sekitar ESPM, Persatuan Pencinta Alam MNS, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FEMCA, Persatuan Penyelidikan dan Pengurusan Alam Sekitar NSearch, dan Sahabat Alam Sekitar SAM. Mengapakah kita perlu mengkaji ekologi? Terdapatlah 4 tujuan. Yang pertama, tujuan ingin tahu, curiosity. Kita perlu tahu bagaimanakah bumi ini berfungsi dengan baik, bagaimanakah kita membentuk alam sekeliling kita. Yang kedua, untuk tujuan tanggungjawab sendiri, responsibility. Bagaimanakah kita bertindak untuk mengubah alam sekitar kita dan bagaimanakah kita dapat mengurangkan kesan daripada tindakan kita. Yang ketiga pula, alam semula jadi sebagai panduan. Sebelum manusia muncul, alam telah menyelesaikan banyak masalah dengan cara yang kreatif. Alam semula jadi menjadi petunjuk kepada semua makhluk. Sistem ekologi sebagai model kelestarian alam sekitar. Ekologi membantu kami memahami masalah alam yang bersifat kompleks. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudari Aina dan Iza. Terima kasih kepada saudari Amanda. Seterusnya, saya Aina Nadira Zulfa binti Nasir dan saudari Nur Izzah Atira akan membentangkan di bawah tajuk Kebebasan dan Hak Asasi. Kebebasan dan hak asasi. Hak asasi ialah mementingkan nilai-nilai demokratik seperti kebebasan untuk bercakap, beraspirasi dan bebas untuk mengutarakan pemikiran. Hak asasi atau kebebasan asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Dalam konteks manusia sejagat, hak asasi bermaksud semua manusia adalah bebas dan mempunyai hak yang sama tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, warna kulit, bahasa dan lain-lain lagi. Selain menjadi tuntutan masyarakat bersama dalam memastikan hak yang sama rata. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia Bahagian 2. Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, Malaysia memberi penekanan yang penting terhadap prinsip melindungi hak umum berbanding dengan hak individu. Atas secara khusus memberi kuasa kepada Suruhanjaya untuk mengendalikan kes-kes dan aduan yang melibatkan pelanggaran hak asasi sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia Bahagian 2. Bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tentang kebebasan hak asasi yang terdiri daripada 9 perkara, iaitu yang pertama, perkara 5, iaitu kebebasan diri. Dengan ini, seseorang individu tidak boleh dibunuh atau dipenjarakan melainkan menurut undang-undang. Seterusnya yang kedua iaitu perkara 6. Keabdian dan kerja paksa dilarang, iaitu bermaksud seseorang tidak boleh menjadi hamba abdi atau dikerah untuk melakukan sebarang bentuk kerja paksa. Seterusnya, perkara 7. Perlindungan daripada undang-undang jenayah dan perbicaraan berulang. Contohnya, seseorang warga melakukan kesalahan jenayah dan telah dijatuhkan hukuman penjara 2 bulan dan selepas itu satu undang-undang telah diluluskan supaya kesalahan itu dikenakan penjara selama 6 bulan. Maka hukuman yang baru itu tak boleh dikenakan ke atasnya. Bagi pembicaraan berulang, seseorang tidak boleh diulang bicara atas kesalahan yang sama kecuali jika sabitan telah dibatalkan dan pembicaraan semula diperintahkan oleh mahkamah. Seterusnya, perkara 8 iaitu hak sama rata. Ini bermaksud setiap orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama. Seterusnya, perkara 9.
Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak bermaksud setiap orang boleh bergerak dengan bebas dan bermustatim di mana-mana tempat di seluruh negara. Seterusnya, perkara 10. Kebebasan bersuara, berhimpun, menubuhkan persatuan. Perkara 11 iaitu kebebasan beragama. Agama Islam adalah agama persekutuan. Namun, setiap orang berhak mengamalkan agama masing-masing. Seterusnya, perkara 12 iaitu hak terhadap pendidikan. Setiap warga berhak untuk mendapat pelajaran dan pendidikan yang sama rata. Dan yang terakhir iaitu perkara 13, hak terhadap harta, iaitu harta benda seseorang tidak boleh dirampas dan diambil tanpa diberikan pampasan yang sewajarnya. Seterusnya, kita pergi kepada konsep hak asasi manusia. Terdapat dua konsep, iaitu hak semula jadi atau lebih dikenali sebagai natural right, dan yang kedua, hak sivil. Hak semula jadi iaitu bermaksud manusia dilahirkan dengan hak asasi, dan hak asasi ini wujud bersama manusia sejak azali lagi yang dikurniakan oleh Tuhan. Hak yang hidup bebas, anggota badan dengan harta. Dan seterusnya, hak sivil. Hak yang diperolehi oleh seseorang warga negara bagi sesebuah negara melalui kuasa undang-undang. Sebagai contoh, rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun memiliki hak untuk mengundi. Seterusnya, saya memberikan ruang kepada saudari Nur Izzah Atira untuk membentangkan slide seterusnya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Nur Izzah Atira binti Azhar akan menerangkan mengenai kedudukan dan skop HAM, iaitu Hak Asasi Manusia di Malaysia. Yang pertama, tidak terima hak asasi barat atau menolak SOGI. SOGI ini bermaksud Sexual Orientation and Gender Identity. Mereka yang terlibat dalam gerakan LGBTIQ iaitu lesbian, gay, transgender, intersex, queer person dikatakan telah diberikan layanan buruk. Hal ini kerana di Malaysia kita tidak mengiktirafkan hak mereka sebagai hak asasi manusia, bukan seperti di Barat. Pernah ada satu isu yang tidak didahulu di Malaysia di mana mereka dalam golongan transgender ini ingin berkongsi tandas awam dengan wanita. Jadi tak bolehlah sebab kita tidak mengiktirafkan hak asasi mereka di sini di Malaysia. Yang kedua ialah menerima hak asasi sebagai apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya walaupun Islam itu meraihkan kebebasan individu tetapi ada batasannya, bukan terbuka tapi ada batasan. Dalam Islam itu sendiri dikatakan bahawa perbuatan ini sebagai satu perbuatan yang mengikut kehendak nafsu dan ia boleh membawa kepada kehancuran dan kemusnahan sesebuah negara dan bangsa itu. Di dalam Al-Quran sendiri disebut sebagai lelaki dan perempuan adalah pasangan antara satu sama lain, bukan yang lain, bukan selain daripada itu. Jadi kita terima apa sahaja yang ada dalam Al-Quran, tetapi kita juga menerima apa yang pendapat yang lain. Seterusnya ialah hak asasi sebagai nilai tinggi yang mesti dipatuhi oleh setiap manusia supaya jati diri negara dan bangsa tetap dipelihara, sentiasa dipelihara dan dijaga supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman bersama-sama walaupun kita pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai warna kulit, pelbagai bahasa dan sebagainya. Terusnya, menurut Muhammad Fauzi 2007 menjelaskan bahawa hak asasi adalah isu yang diperjuangkan oleh seluruh dunia, terutamanya apabila berlaku percabulan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia, terutama dari segi ekonomi, politik dan sosial. Menurut Azhar ETAL 2013 menjelaskan bahawa pemahaman hak asasi manusia yang berkembang di Barat telah menempatkan manusia dalam aturan yang terpisah daripada Tuhan, divide and God, iaitu hak asasi dilatari dengan unsur sekularisme, memisahkan urusan dunia dan agama.
atau HAM ini berdasarkan pada pola fikiran manusia. HAM menurut Barat adalah melalui konsep anthropocentric. Konsep anthropocentric ini merupakan kepercayaan manusia adalah entiti yang paling penting dalam alam semesta, dunia sebagai dari segi nilai dan pengalaman manusia dan keistimewaan manusia dan keunggulan manusia itu sendiri. Seterusnya, menurut Fatimi Hanafi 2016 di Malaysia, hak asasi manusia tidak sama sekali dengan cara berfikir dan cara hidup Barat, tetapi kita tidak menolak dengan sebarang bentuk kemajuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Kita di Malaysia terikat dengan perlembagaan yang menggariskan hak-hak tertentu kepada mereka yang menjadi warga negara Malaysia. Terdapat 9 peruntukan hak asasi manusia dalam perlembagaan Malaysia. Terusnya ialah pembentukan HAM, iaitu Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia Perancis pada tahun 1789. Seterusnya, deklarasi ini ataupun cadangan diluluskan oleh Perhimpunan Agung PBB dan Persuruhanjaya Hak Asasi Manusia pada tahun 1945. Seterusnya ialah Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat pada 1948. Seterusnya ialah Pengisytiharaan Hari Hak Asasi Manusia di peringkat global pada 10 Disember tahun 1950. Baiklah, itu sahaja mengenai kebebasan dan hak asasi. Seterusnya saya serahkan kepada bahagian sains, teknologi dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Haziq bin Ahmad Murad dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun STI. Usaha-usaha untuk memupuk budaya STI di semua peringkat masyarakat adalah penting bagi memajukan budaya pemikiran saintifik, kreatif dan inovatif di kalangan rakyat Malaysia. STI perlu dihayati secara semula jadi dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Komitmen padu dari semua pihak berkepentingan adalah penting untuk menggalak, menyokong dan mempopularkan program STI. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti dengan kerjasama rakan-rakan strategik telah dan akan terus menerajui dan melaksanakan pelbagai program untuk merangsang dan memupuk kreativiti dan inovasi. Pelbagai program dan aktiviti intensif yang berteraskan pengetahuan, kreativiti dan inovasi terus digalakkan dan diarusberdanakan dalam semua sektor dan lapisan masyarakat. Rangka Kerja Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DSTIN memberi penekanan kepada peranan STI dalam menyokong program transformasi kerajaan, ekonomi berasaskan pengetahuan dan sebagai pencaturan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berpendapatan tinggi, berdaya saing, mampan dan inklusif. Pada tahun 2009, kerajaan telah mengambil inisiatif baharu dan berani melalui penggubalan modal baharu ekonomi NEM untuk mencapai wawasan negara. Model ini dirangka sebagai satu pelan tindakan untuk merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, inklusif dan mampan. Hala 7 NEM telah mengambil kira dalam rancangan Malaysia ke-10, RN ke-10 dan dilaksanakan melalui Pelan Transformasi Ekonomi ETP yang merangkumi 12 bidang utama ekonomi negara NKEA dan 6 inisiatif pembaharuan strategi SRI. Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Sains dan Teknologi Negara pertama 1986 hingga 1989. Pembangunan industri teknologi, satu pelan tindakan kebangsaan 1990 hingga 2001 dan Dasar Sains Teknologi Negara kedua dan pelan tindakan DS dan T2 2002 hingga 2010 telah mencerminkan komitmen negara dalam memanfaatkan, mengguna dan memajukan sains dan teknologi SNT. Pelbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan di bawah dasar-dasar ini telah mempercepatkan kemajuan STI negara, termasuklah peningkatan keupayaan dan kapasiti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan RD&C negara, jalinan kerjasama antara organisasi penyelidikan awam yang dibayai dengan industri,
peningkatan pengkomersialan melalui modal inovasi negara dan pembangunan industri baharu yang berasaskan pengetahuan. DSTIN ini menggambarkan agenda untuk memacu Malaysia ke arah sebuah negara yang lebih kompetitif dan cekap melalui asas STI yang kukuh. Dasar ini dirumuskan berdasarkan pencapaian, cabaran dan iktibar yang diambil dari pelaksanaan dasar terdahulu. Ia menggariskan hala tuju pelaksanaan STI bagi mewujudkan sebuah negara maju sains untuk transformasi sosioekonomi dan pertumbuhan inklusif. Terima kasih kepada Sri Haziq. Saya Farizah Hani binti Muhammad Johar akan menerangkan 5 asas dasar teknologi dan inovasi negara yang memberi fokus kepada 6 strategi. Okey. Pertama adalah memajukan bidang-bidang penyelidikan dan pembangunan saintifik dan sosial, pengkomersialan. Kedua adalah memupuk dan mengilat bakat. Ketiga adalah menggiatkan dan mencegahkan industri. Keempat, mentransformasikan tadbir urus STI. Kelima adalah mengalahkan dan memupuk kesedaran STI. Yang terakhir iaitu mengukuhkan hubungan strategi antarabangsa. Okey, seterusnya teras-teras strategi di atas tadi adalah saling berkait. Kejayaan sesuatu teras strategi akan memberi kesan ke atas teras-teras strategi yang lain. Pembangunan dan pelaksanaan teras-teras strategi ini akan mendorong Malaysia wujud sebagai sebuah negara yang sejahtera, makmur dan mesra alam berlandaskan asas-asas STI yang didukung oleh nilai-nilai etika dan kemanusiaan. DST memastikan isu-isu berkaitan etika dan kemanusiaan dipertimbangkan dan difahami melalui ilmu pengetahuan dalam semua bidang dan sektor. Memastikan pendekatan seimbang dicapai di dalam pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan alam sekitar yang lestari. Seterusnya adalah rumusan. Bab ini membincangkan isu-isu semasa yang dianggap paling asas untuk membincangkan secara serius, jujur, berani berasaskan perkara yang telah dibincangkan sebelum ini. Isu-isu semasa berlaku sewajarnya dibincangkan melalui pelbagai platform wacana agar penyelesaian secara bijaksana, telus dan adil mendapat tempat bagi semua pihak. Berfikir dengan menjadikan falsafah sebagai wasilah atau jalan akan menjadikan setiap orang berani untuk menganalisis sesuatu perkara dengan radikal, menyeluruh, bersepadu dan jujur demi mencari kebenaran dan kebaikan untuk semua pihak akan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Salam sejahtera, saya Angising. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isu-isu etika. Pendahuluan, isu-isu etika akan membincangkan beberapa konsep pembangunan insan sejahtera termasuk isu-isu semasa terpilih yang berlaku dalam dan luar negara serta hubungannya dengan aliran falsafah pemikiran. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, setiap isu-isu yang dibincangkan perlu dilihat daripada aspek tersendiri dengan menjadikan agama, falsafah, ilmu dan dasar negara serta prinsip nilai hidup yang tinggi sebagai teras untuk membuat sesuatu penilaian dan keputusan yang tepat. Pembangunan insan sejahtera. Terdapat 6 prinsip kesejahteraan dalam aspek pembangunan sosial yang dibincangkan dalam kitab Hidayah Al-Salikin iaitu pembangunan ilmu, pembangunan akidah, pembangunan ibadah, pembangunan anggota tujuh, pembangunan rohani dan akhlak, pembangunan adab sosial. Aplikasi falsafah sejahtera dalam pembangunan negara. Terdapat ekonomi yang adil, politik yang stabil, keadilan sosial, budaya dan warisan terpelihara, keluarga dan masyarakat harmoni. Maqasid syariah ke arah melahirkan masyarakat sejahtera. Maklumat utamanya ialah untuk memelihara kesejahteraan, keamanan dan keseimbangan. Yang pertama ialah memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan menjaga harta. Perbezaan antara pembangunan acuan barat dengan pembangunan sejahtera.
Yang pertama ialah tidak berfokus kepada pembangunan material dan fizikal, menitik beratkan pembangunan insan terlebih dahulu sebagai khalifah. Pembangunan seimbang dan harmoni dunia dan akhirat, aspek-aspek yang perlu dibangunkan, maklumat pembangunan, garis panduan pembangunan. Isu etika yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia yang boleh menjejaskan status kemerdekaan negara ialah sikap sesetengah golongan muda yang terlalu menghargai dunia global sehingga melupakan kepentingan tanah air sendiri. Sikap individualistik yang menyebabkan semangat patriotisme menjadi lemah. Salah satu kajian empirikal mendapati kebanyakan masyarakat Malaysia telah dikesan mengidap penyakit psikologi yang agak kronik, penyakit gelisah dan hilang pertimbangan akal. Fenomena kebincangan dari segi pentadbiran, politik, sosial, polis, integriti, pendidikan dan polarisasi yang wujud di Malaysia. Sekian. Sejahtera semua, nama saya Dewan. Subtopik yang hari ini saya ingin membentangkan adalah politik pasca kebenaran. Ia disebut sebagai era pasca kebenaran atau pasca fakta yang mana kebenaran dan kepalsuan. Dalam era pasca kebenaran, media sosial telah menjadi kelangan utama bagi menjayakan konsep pasca modernisme. Pasca modernisme dikenali sebagai merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni, kesusasteraan dan budaya. Bagi pasca kebenaran, pasca positivisme dan pasca modernisme ialah kebenaran bukan lagi bersifat hakiki, iaitu dalam bahasa Inggeris real, tetapi ia bersifat nisbi. Dalam bahasa Inggeris iaitu relative. Okey, seterusnya. Dalam menurut Sulaiman Esa dalam Nur Hanim 2011 menjelaskan bahawa peristiwa tragis 11 September 2001 ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah yang mempengaruhi seluruh dunia Islam, iaitu keruntuhan menara berkembar di New York. Okey, semua orang tahu keruntuhan menara berkembar di New York. Okey. Kedua adalah dasar luar Amerika. Dalam bahasa Inggeris, American Foreign Policy, iaitu AFP, yang beliau dapati propagandanya sangat mencabar dan proaktif. Okey, dalam ini juga ada buku-bukunya. Contoh bukunya ialah Fukuyama, The End of History and the Last Man, dan buku Clash of the Civilization oleh Samuel Huntington. Selepas kejatuhan Perang Dingin di Rusia, mereka terdapat serangan terhadap umat Islam dan ini meneruskan untuk cita-cita imperialisme mereka seerti yang disebut oleh Chomsky. Ini dikenali sebagai demokrasi dunia dan kesejahteraan sejagat pada keseluruhnya. Okey, dalam ini termasuk buku oleh tokoh falsafah dan bahasa terkenal dari Amerika iaitu Noam Chomsky bertajuk Imperial Ambitions, buku berjudul Barbaric Others, dan buku Faris Nur bertajuk Terrorizing the Truth, The Demonization of the Image of Islam and Muslims in Global Media and Political Discourse. Kesemua tragedi negeri yang dicetuskan di negara-negara Islam, pembunuhan, pengeboman Iraq, Afghanistan dan Pakistan. Idealisme sejagat kebudayaan Amerika iaitu juga menjadi sebagai ancaman kepada orang-orang yang mentaati Tuhan. Contoh seperti menerusi para superhero Captain America, Batman, Catwoman dan lain-lain. Mari kita pergi subtopik yang kedua, iaitu adalah keamanan global. Keamanan global adalah indeks keamanan dunia, dalam bahasa Inggeris Global Peace Index. Ini merupakan suatu usaha untuk mengukur kedudukan relatif sesuatu negara atau wilayah khusus berkaitan aspek keamanan yang dialaminya. Ini merupakan badan pemikir antarabangsa dan bebas bagi mengukur aspek konflik, keselamatan, sekuriti domestik dan antarabangsa. Dalam keamanan global, kita terdapat 3 penemuan utama indeks keamanan global, iaitu pertama adalah
petunjuk aras tertentu seperti pendapatan pendidikan dan tahap integrasi serantau. Kedua adalah berkongsi aras keteluasan yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan dan kurang rasuah. Yang terakhir adalah negara-negara yang kecil dan stabil yang merupakan sebahagian dari blok serantau yang paling mungkin untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Gopinath lagi Subramaniam. Saya ingin membentangkan tentang subtopik globalisasi. Okey, menurut Oman Bakar 2007 menjelaskan bahawa gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. Kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Kebaikan perlu dimakmur dan diatasi sebaik mungkin. Untuk berjaya kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita, terutamanya kekayaan dalaman iaitu dalam kurungan in English inner riches yang terdapat dalam negara dan tradisi kita, baik yang berupa kerohanian maupun yang berupa intelektual atau keilmuan. Okey, yang seterusnya, sikap dan dasar yang selektif terhadap fenomena globalisasi dalam kurungan melalui dasar MSC yang sedang melanda dunia pada masa sekarang. Memanglah diakui fenomena globalisasi ini mempunyai elemen positif yang cukup banyak, tetapi pada masa yang sama ia juga turut mempunyai implikasi negatif yang boleh dijejaskan kedaulatan sesebuah negara. Okey. Contoh pertama, kebaikan globalisasi. Peranan pelaburan asing dalam kurungan FDI dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Okay, yang kedua, peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Dan ketiga, peluang yang luas. Peluang luas tu yang untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan kita. Okay. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang lebih mudah dan lebih murah lah. Okay. Yang kelima, peluang berinteraksi. Okay. Peluang yang lebih luas untuk manusia berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya, agama untuk berinteraksi lah bersama-sama. Ya. Okey, seterusnya peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keperimanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh negara. Okey, di seluruh manusia. Okey. Penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Okey. Okey, yang seterusnya keburukan. Okey. Keburukan globalisasi. Alam sekitar kualiti semakin merosot. Itu kualiti yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan lah. Okay. Pembangunan yang tidak seimbang. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di setengah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. Okay. Yang ketiga, pengabaian keperluan dan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara, terutama di negeri negara selatan. Okey. Yang keempat, modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan lah. Okey. Okey, yang kelima, isu-isu demokrasi. Amerika Syarikat beberapa negara Eropah memanipulasi isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia untuk mendominasi politik negara. Okey, jenayah tu biasalah antarbangsaan, jenayah yang menyukarkan jenayah di bendung. Okey, itu one of the keburukan lah. Okey, seterusnya subtopik revolusi industri. Revolusi industri ni biasa korang dengar lah, macam dia lebih banyak dengan logistik, yang kita ambil subjek logistik lah. Okey. Revolusi industri tahun 1760 ke 1840, revolusi industri 1.0. Industri itu berasaskan memang enjin berkuasa wap dengan air. Itu je diorang macam maintain diorangnya revolution lah. Okay, yang seterusnya tahun 1870 hingga
1914, yang tu revolusi industri 2.0. Yang tu industri diorang berasaskan penciptaan tenaga elektrik. So masa tu elektrik dah ada dah. So diorang memang konten buat memang dah ada elektrik semualah. Okey, yang ketiga tahun 1960 ke 2000, yang tu revolusi industri 3.0. Itu yang berkaitan berasaskan teknologi maklumat, internet dan komputer yang kita yang dah telah pun gunalah. Kita gunakan sekarang juga internet, komputer semua untuk maklumat lah. Okey, yang 2011 sampai hari ini kita dah pun kita menganjak ke revolusi industri 4.0 lah. Industri berasaskan otomasi pendigitalan. Otomasi pendigitalan lah. So teknologi yang gabungan 3 domain teknologi utama iaitu digital, cyber, physical, biological yang melibatkan keupayaan baru iaitu mesin, manusia dan teknologi baru yang mostly more to robotics lah. So sekarang market negara lain semua dah mendominasikan yang lebihkan kepada robotik semua. Okey, kepentingan revolusi 4.0 tu yang kepentingan revolusi 4.0 tu di Malaysia, teknologi dunia selang mengalami perkembangan pesat yang mempengaruhi dunia bisnes maupun kehidupan individu pada hari ini. Revolusi industri keempat iaitu IR 4.0. Okey, ini telah diperkenalkan pada tahun 2011 dan dibangunkan oleh warga Jerman. Okey, iaitu Klaus Schwab yang merupakan pengasas dan pengerusi eksekutif Forum Ekonomi Dunia. Istilah ini telah ditetapkan ataupun diciptakan ketika pameran Hanover untuk menggambarkan bagaimana untuk merevolusikan organisasi pada menilai rantaian global dan salah satu inisiatif yang berteknologi tinggi dalam industri antarabangsa. Okey. Kita pun dah ke rumusan. Bab akhir ini juga telah membincangkan isu-isu semasa yang dianggap paling asas untuk dibincangkan secara serius, jujur dan berani berasaskan perkara yang telah dibincangkan sebelum ini. Isu-isu semasa yang berlaku ini di dalam dan luar negara ini sewajarnya dibincangkan melalui pelbagai platform ataupun wacana akar penyelesaian secara bijaksana, telus dan adil mendapat tempat bagi semua pihak berfikir dan menjadikan falsafah sebagai wasilah ataupun jalan akan menjadikan setiap orang berani untuk menganalisis sesuatu perkara dengan radikal, menyeluruh dan bersepadu dan jujur demi untuk mencari kebenaran lah. Okay. Sebagai generasi baharu kita ni, apakah asas pemikiran dan falsafah yang perlu dipegang dalam mengatasi fenomena tersebut? Justru kebijaksanaan amat signifikan dan diperlukan untuk mendepani isu-isu tersebut agar jati diri bangsa dan peradaban yang bermaruah tinggi serta jiwa merdeka dapat dipertahankan sepanjang zaman ini. Okay, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.